Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan sam'un, kata tu arah lah. Dan sam'un, ya cara dia ni apabila kita ambil arak you, ia kena tilik ke sam'un tu sin bagi kat atas tak? Sam'un apabila kita nak pergi guna jadi jawi ambil arak tu, nah huruf yang kedua kena bagi kat atas ikut huruf yang pertama. Kena kata dan sama'. Sama' sungguh tilah tu lah. Dan sama'. Tak mau jadi sama' wayah pula. Tu. Lah tu itu kita kata dan sama', yakni sam'un, sifat sama' itulah. Dan sam'un. Kena kedai sikit. Dan sam'un, yakni dan sifat sam'un, sifat sama'. Sifat sama' ni pun ia panggil setengah daripada sifat ma'ani juga. Gapo dia sifat ma'ani? Iaitu sifat wujudi. Gapo dia sifat wujudi? Yakni nak goyak kata diri sifat sama itu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Iaitu itu maksud dengan kata sifat wujudi. Itu maksud dengan kata sifat wujudi. Yakni nak goyak kata diri sifat sama itu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Nah, ingat molek. Tuhan itu ia dengar dengan sifat sama. Tuhan kita dengar nah. Tuhan kita dengar tu ia dengar dengan sifat pendengar dia tu. Yang ada di dia tu. Habis itu. Supalah sifat ma'ani ada apa? Atau ada apa ni basari? Ada tu tunjuk kudrat iradah ilmu hayak sama basar kalam. Tu je tu. Ni duk sifat ma'ani yang yang kelima. Kemudian apa dia arti mendengar tu? Apa dia arti sama? Artinya mubtada, mendengar tu khabar. Bermula artinya yakni saling bahasa lah. Artinya ni arti makna katanya saling bahasa ataupun terjemah daripada Arab pergi kepada Melayu. Tu panggil arti. Adapun makna ni satu perkara hak duk panggil benda tu, dia panggil gapo? Pelewa dengan kuamai supaya ada. Kalau kata pelewa ni apa? Pelewa, ngaji sia, ngaji pasal Thai tak? Pelewa ni apa pelewa? Pelewa. Pelewa nah. Pelewa, gapo ada? Cuk pak ni lah ngaji. Gapo ni hak tu hak ni ngaji mukalah mosak ni. Gapo pelewa? Pak kuamai supaya dengan pelewa. Pelewa dengan kuamai apa dengan kuamai supaya tak lah Iza. Lupa. Ya tu bahasa Thai. Arti dengan makna. Apa dah tu? Kalau bahasa Sia, apa kalau Melayu arti, bahasa Sia pelewa. Kalau makna bahasa Sia kuamai. Tu. Tengok. Apa dia arti sama? Artinya, arti sifat sama itu khabarah ialah mendengar. Nak dengan makna pendengar. Nak itulah. Mendengar ni takluk bagi sifat sama. Ia terjemah tak suka. Tu. Ya tiga semua nah. Ya tiga. Begitu ya tiga semua. Ia ada pendengar, lepas tu ia ada mendengar, lepas tu ia ada kedengaran. Sama lah.
ia ada sifat ta'alluq, lepas tu muta'allaq dia. Ia ada muta'allaq dia. Ataupun ma hasala bil masdar. Itulah lah. Tu. Ya ada 3. Ya ada 3 lah. Ya ada apa? Ya ada pendengar. Lepas tu ya ada mendengar. Nak beza ni. Lepas tu ya ada kedengaran. Hak kita duk bicara sifat sama iaitunya kena kepada ni pendengar. Tu panggil sifat sama, hak terjemah dengan mana pendengar. Adapun hak terjemah dengan makna mendengar ni panggil ta'alluq dia. Dia panggil ta'alluq dia. Gapo dia ta'alluq? Asal kita apa? Kecek mudah-mudah nah. Tugas itulah nah. Kedengaran ni dia panggil muta'allaq dia. Dia panggil muta'allaq dia. Gapo dia? Itu benda hak kita ada. Benda hak kita dengar. Gapo? Suara. Tu. 3 tu. Ya kita ngaji usul ni kita kena pandai beza tu. Hak berpe dak pe. Tu. Kemudian 3 terjemah tu beza belaka tu. Pendengar, hak kata terjemah dengan makna pendengar tu ialah kena kepada sifat sama. Kena kepada sifat ma'ani. Gapo dia sifat ma'ani? Iaitu sifat wujud, sifat wujudi. Gapo maksud dengan kata sifat wujudi ni Basri? Yakni nak royak kata diri sifat sama itu ada sungguh di zat Allah. Dengan sebab ada sifat sama itulah Tuhan kita boleh mendengar. Mendengar ni dia panggil tugas ni. Dia panggil ta'alluq. Pendengar kena kepada sifat sama, sifat ma'ani lah. Dengan sebab ada sifat sama ni lah Tuhan kita boleh mendengar. Mendengar akan apa? Akan kedengaran. Kedengaran kena kepada muta'allaq lah. Yang ni benda kita ada dengar. Apa ni? Suara. Tu. Mana kata tu satu. Tuhan satu. Kemudian sifat sama ni, sifat pendengar tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dengan sebab ada sifat sama, hak makna pendengar itulah Tuhan kita boleh mendengar. Mendengar akan apa, Basri? Mendengar akan kedengaran ataupun akan suara. Sekalipun benda tu tak ada suara, Tuhan pun boleh dengar. Kita ni dengar benda ada suara saja ya tak? Benda ada suara dah tu pun tak ada cerak apa mana lagi. Gapo mengata ni? Tak cerak ada mana cerak, tak ada cerak lagi. Adapun Allah Taala ni, benda ada suara tu sama telah dah dia dengar. Sekalipun benda tu tak ada suara pun dia dengar juga. Apa tak? Seperti warna pun dia dengar juga. Tu.
zat dia sendiri, sifat-sifat dia semua sendiri tu. Nah, dia pun dengar dan lihat juga. Sebab tu kalau kita ngaji kitab Faridah, sifat sama' ni ia panggil takluk tugas dia tu, ia panggil takluk inkishaf. Takluk tugas dia tu ia panggil takluk inkishaf. Ia tak sama dengan sifat kalam. Sifat kalam takluk tugas dia tu dilalah. Tu. Insya-Allah lah habis kita ni, kalau kata habis kita ni insya-Allah lah kata nak buh faridah sampai. Nak buh faridah kena selit getah jelah tu. Tu. Dah ambil tak dulu. Apalah kita ambil hak mubtadi dulu. We geti dulu nah. We geti hak tangga mula-mula tu. Tu. Sifat sama basri setengah daripada sifat apa tadi? Ma'ani. Gapo dia sifat ma'ani izhar? Kena kepada sifat wujud. Sifat wujudi. Gapo dia makna sifat wujudi maksud dia? Nak goyak kata diri sifat sama itu ada sungguh di zat Allah. Duk tupai di zat Allah. Sifat sama duk tupai di zat Allah. Ya sifat ma'ani semua tu duk tupai laka tu. Tupai di zat Allah. Kudrat duk menupai di zat Allah yang qadim. Nah, iradat sama juga duk tupai di zat Allah yang qadim. Nah, ilmu, sifat ilmu duk tupai di zat Allah belaka. Sifat hayat duk tupai di zat Allah belaka. Sifat sama pun di sini duk tupai di zat Allah. Dengan sebab Tuhan ada sifat sama di dia itulah Tuhan kita boleh mendengar. Mendengar apa? Akan suara, akan kedengaran. Tu dipanggil. Tu habis situ. Nah. Pada Tuhan dengar dengan apa? Tuhan dengar dengan Tuhan dengar dengan apa ni Basri? Tuhan dengar dengan apa? Yang usul nak tanya. Ni tak reti sok mo duk. Tuhan kita dengar dengan apa ni izhar? Dengar dengan sifat apa ni? Sifat pendengar ataupun dengan sifat sama. Kalau dia mau tanya kita, Tuhan dengar dengan apa? Jawabnya dengar dengan sifat. Sifat apa? Sifat sama. Ataupun sifat pendengar dia tu. Adapun kita dengar dengan apa ni? Alih duk dengar tu, dengar dengan apa? Ni nak pergi pelagaan kita ni. Alih dengar dengan apa? Bukan dengan telinga. Nah, segera pahal kita tu duk berasa kata kita dengar dengan telinga. Panapa orang tuli telinga dah tak? Dah, kita kacak je dengar tak? Tak, itu dalil kata kita dengar ni bukan dengar dengan telinga. Kita dengar ni iaitu dengan satu alat hak yang terhubung oleh anak telinga kita. Dengan sebab ada satu alat hak yang terhubung oleh anak telinga kita ni lah kita boleh dengar suara. Bukan dengar dengan telinga. Telinga ni apa tak? Tu dengan telinga. Nah, sifat pendengar ni kalau kita alat ustaz. Kalau kita alat satu alat hak terhubung oleh anak telinga kita. Dengan sebab ada sifat, dengan sebab ada alat hak yang terhubung oleh anak telinga ni lah kita boleh dengar suara. Nah, dengarnya pesen benda suara, dengar apa? Dengar habis. Bukan dengan telinga nah. Pak ada dengar dengan apa tu? Dengar dengan telinga. Dengar anak telinga. Tak kena lagi. Yakni dengar dengan satu alat hak yang terhubung dalam anak telinga. Faham leh? Dengar dengan apa kita? Dengar dengan satu alat hak yang terhubung dalam anak telinga. Maknanya sifat pendengar jugalah. Tapi sifat pendengar kita tu kena kepada alat. Adapun sifat pendengar tu kena kepada alat tak? Jawabnya. Sebab sifat Allah tak serupa dengan sifat baharu. Dia dak pusing-pusing, dia dak asah tak. Kita ngaji usul, dia dak asah tak. Habis situ nah. Kau ngaji kita Faridah. Ya lembar sikit kita ambil maksud di sini dulu. Tak kala gitu, manakala Allah Taala ada sifat pendengar.
Dobik boleh kalau nak dobik betul mendengar, yakni sifat pendengar. Tu. Mendengar yakni pendengar. Dobik lagi, iaitu satu sifat. Dobik betul mendengar yakni pendengar, iaitu satu sifat yang Tuhan dapat mendengar dengan dia. Yakni satu sifat yang Tuhan dapat mendengar dengan dia. Itu sifat pendengar. Pendengar iaitu satu sifat yang Tuhan dapat mendengar dengan dia. Kalau hak panjang agak gini, iaitu nama bagi satu sifat pendengar ni. Nama bagi satu sifat yang sedia kala, yang menupelah ia pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan dialah Tuhan kita boleh mendengar. Mendengar akan apa? Akan suara. Walaupun benda tu tak ada suara sekalipun, Tuhan boleh dengar juga. Sekiranya zat dia sendiri pun dia dengar, sifat-sifat dia sendiri pun dia dengar juga. Sabit tu kalau kita ngaji kitab besar-besar gak, ia panggil ta'alluq ataupun tugas kerja sifat pendengar itu ia panggil ta'alluq inkishaf. Tuhan kita dengar tu kok jalan nyata. Ia panggil kok jalan nyata. Mana kata nyata kok jalan sifat pendengar dia tu. Tak apalah tu dah. Habis. Manakala gitu maka mendengar Allah Ta'ala itu. Mubtada tu khabarnya tiada dengan telinga. Nak ayat kata Tuhan dengar bukan dengar dengan telinga dah. Tuhan dengar dengan apa saat ni Basri? Dengan sifat pendengar. Tuhan dengar dengan sifat bukan dengar dengan telinga dah. Kemudian manakah lawanan bagi pendengar? Lawannya mubtada tuli khabar. Bermula lawanan baginya, kedua lawannya yakni lawanan baginya bagi sifat pendengar itu. Khabarnya ialah tuli. Apa dah? Tu lawannya. Dengar lawannya tu. Dengar lawan apa? Dengar lawannya apa Basri? Tu tuli. Dengar lawannya tuli. Tuli ni sifat siapa tuli ni? Sifat Tuhan ke sifat bagi makhluk ni? Sifat bagi makhluk. Kemudian kita nak kata Tuhan tuli boleh ada alih? Tak boleh. Apa tak? Mustahil. Lalu tu dia kata. Mustahil ia mubtada dah. Mustahil ia Allah Ta'ala itu tuli. Manakala mustahilnya tuli, hanya wajib, hanya yakni sesungguhnya tu hanya. Hanya ni kita innama tu lah. Kalau Arab ke innama dah. Kalau Arab innama. Kalau Arab innama. Terjemah hanya. Apa hanya? Yakni sesungguhnya. Tu bila ke. Hanya yakni sesungguhnya wajib mendengar selama-lamanya Allah Ta'ala. Reti pada kata selama-lama kekal tu. Kekal lah. Bukan kata hari ni Tuhan dengar, esok Tuhan tak dengar dah. Tuhan dengar kekal selama-lamanya. Dengar selama-lama. Tu habis. Apa maksud dengan kata wajib mendengar selama-lamanya? Kalau dobik supah dulu gak, yakni wajib bersifat ia dengan sifat pendengar yang ada di zatnya selama-lamanya. Dobik supah dulu dah. Cuma gitu tukar sikit tu lah. Wajib mendengar selama-lamanya, yakni wajib bersifat ia. Yakni wajib bersifat ia. Yakni wajib bersifat ia dengan sifat pendengar yang ada
di zatnya selama-lamanya. Yakni wajib bersifat ia dengan sifat pendengar yang ada di zatnya selama-lamanya. Wajib. Mesti. Tu. Hak yang ada di zatnya selama-lama. Wajib. Wajib Tuhan tu dengar dengan sifat pendengar dia tu. Tapi dia panggil mendengar Tuhan tu kena kepada inkishaf. Yakni nak katanya nyata kuk jalan sifat pendengar tu. Sekiranya zat dia sendiri, sifat-sifat dia semua pun dia boleh dengar juga. Itu Allah Ta'ala. Nah, adapun kita ni dengar pas benda hak ada suara saja. Adapun benda hak tak ada suara, kita dengar tak? Alih, tak dengar. Sumuk duk kata apa, kita dengar tak? Tak, Tuhan dengar tak? Apa tak? Tu Mozek duk kata apa Mozek tu? Alih duk haya tu. Tuhan dengar tu, dia duk kata apa? Duk tiak ke duk apa, duk kecek apa. Tuhan dengar juga. Tu dengar Tuhan lah. Tuhan dengar tu kuk jalan nyata. Dia panggil inkishaf. Tu. Habis itu. Manakah dalil bagi sama Allah Ta'ala? Dalil kata Tuhan terdengar, mana dalil? Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu. Dalil mubtada, firman Allah Ta'ala tu khabar. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu, yakni dalil yang menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama itu. Termaksudnya gitu. Ya kita jauh ni, kita dobik sehingga kata kita ni boleh baca. Jadi dia kata sekaligus tu ya. Tu. Ya sedap lah. Ya kita dobik sedap baca. Padahal kalau tak dobik pun boleh baca dah. Nah. Tapi nya rasa tak sedap ah. Rasa kena duk mikir banyak perkara, duk mikir masalah lagi, duk mikir habarih lagi kalau kita arah, duk mikir ha makna lagi, duk mikir ha maksud nak kok mana lagi tu. Jadi banyak perkara. Kalau kita dobik kita mikir makna apa maksud saja. Tu. Dia mari sendiri automatik. Nah, adapun dalil sama Allah Ta'ala itu, yakni dalil yang menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat ia dengan sifat. Nah, yakni bermula dalil yang menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat ia dengan sifat sama itu khabar. Ialah firman Allah Ta'ala. Manakah firman Allah Ta'ala? Bada pada firman Allah. Innallaha sami'un basir. Nak sami'un tu bukan sam'un tu. Ya wa innallaha sam'un basir. Tidak tu. Nak ya lagi pada min. Sami'un. Innallaha Sami'un basirun. Pari sana. Innallaha sami'un bukan sam'un. Dia kena buat dengan sirat mubalaghah. Kalau kita sam'un dengar, mana kata dengar tak ada begitu sungguh lagi. Ya sifat tu dia kena mubalaghah lagi. Sami'un. Tu. Innallaha. Dengar makna dia tu. Innallaha sami'un. Nak ia lepas pada min. Sami'un. Nak sin, mim, ya, ain. Jatuh ya seka. Innallaha sami'un basirun. Tu dalil kata Tuhan tu. Nah, bersifat dengan sifat sama. Gapa dia arti? Artinya arti firman Allah Ta'ala sanilah. Innallaha sami'un basir tu. Artinya bahawa Allah Ta'ala, yakni sesungguh Allah Ta'ala itu, bahawa yakni sesungguh Allah Ta'ala itu amat mendengar, yakni sangat mendengar. Dengar sungguh. Sekiranya benda hak tak ada suara pun Tuhan
dengar juga. Tu nak itu. Amat mendengar, yakni sangat mendengar. Kalau dengar saja, ada gak tempat hak dengar, hak tempat tak dengar? Ada. Ada tempat hak dengar, ada tempat hak tak dengar. Kata-kata dengar saja. Adapun amat mendengar tu sangat mendengar, sama telah dah benda ada suara. Sekiranya benda tak ada suara pun tak ada dengar juga. Dia dek kata apa tak dengar. Apa tak? Mozart dek kata apa alih duduk bawah, ada alih duduk atas tak ada dengar. Selipar dek kata apa tak ada dengar. Sumuk dek kata apa tak ada dengar. Nah, cacing dek kata apa kita ambil pocok dan di mata ngai itu tak ada dengar, dia dek tiak. Sumuk semua tu tak dengar berlaku. Lagi pula amat melihat, yakni sangat melihat. Tak amat, yakni sangat melihat. Ni dalil bagi sifat basar. Tapi jawab bagi kali halulah ayat tu lah. Habis situ. Tak payahlah. Boleh lah. Soal lagi apa? Soal lagi lah. Dan basar ni pun, nah kalau kita kira ataf ga atas pada wujud lah. Kalau kita kira suku-suku tak atas pada kudrat. Kalau kita bagi suku lah. Dan basarun, dan basar dan sifat basar kena kedai itu. Dan basar yakni sifat basar ini panggil setengah daripada sifat apa ni basari, setengah daripada sifat ma'ani. Gapo dia sifat ma'ani izhar? Gapo dia sifat ma'ani? Iaitu sifat wujudi. Wujudi ada ya nah, bukan sifat wujud tu tak. Sifat wujudi ada ya lah kepada dah. Gapo dia sifat wujudi ni basari? Diri sifat itu ada sungguh di zat Allah. Kena boleh tu. Supo sama lah. Supo dulu. Tobik supo lah. Tobik supo. Tapi jangan supo belakang lah. Bukan kata sifat wujud dobik lah tu juga ada. Ambil kudrat ayalah. Ambil sekat kudrat sampai kalam je. Dobik supo. Ini setengah daripada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Yang ni sifat wujudi. Apa sifat wujudi? Nak goyak kata diri sifat tu ada sungguh di zat Allah. Sifat kudrat ada sungguh di zat Allah. Sifat iradat ada sungguh di zat Allah. Sifat ilmu ada sungguhnya di zat Allah. Sifat hayat ada sungguhnya di zat Allah. Sifat sama ada sungguhnya di zat Allah Ta'ala. Sifat basar pun ada sungguh di zat Allah. Sifat kalam pun ada sungguh di zat Allah. 7 tu. Sebab tu tiap-tiap sifat yang bangsa ada, ia panggil sifat ma'ani. Sama ada sifat tu hak qadim ataupun sifat tu hak baharu. Nah, kalau kita agak putih di kertas. Nah, putih ni duk tupai di gapo ni putih? Di kertas. Putih hak yang ada di kertas ni. Putih hak yang ada di kertas ni lah. Putih tu ia panggil sifat ma'ani. Sifat yang ada ni. Sebab kita boleh dapat dengan pecahan dera'i yang lima tu. Boleh kita lihat. Di situ lah. Nak pergi tak boleh dah lah. Satu ya. Dan basar artinya melihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Yang ini bukan dengan mata. Dan tiada dengan sebab cahaya matahari. Dan pelito dan lainnya lawannya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Hanya wajib melihat selama-lamanya. Wallahu a'lam bissawab. Berlepas pada sifat 20 sedaklah kita baca. Jadi baik baca baca lagi tarik lagi lah. Sikit ya dalam 1 2 3 4 5
5 muka ya kitab ni. 5. 7 muka. Bawah kitab yang 2, kitab lain pula tu. Kitab yang 2 tu, risalah yang kedua tu pada menyatakan asbab orang tu nak jadi murtad. Asbab-asbab yang nak jatuh agama ada apa perkara lah notik tu kena ngaji tahu tu. Kita buat mudah-mudah ya kacik. Orang Syiah mari tu kata ke alih. Alih Syiah mari alih tu. Tak boleh kata lah tu. Risalah yang pertama nazam tauhid. Boleh buat lagu tadi ni. Allah azza wa jal Tuhan kami minta ampun akan dosa kami, dengan Allah kami mula nazam ini, sebab dengan dia jadi kitab ini. Hei saudara, bagi lagu lelaki nazam, dia panggil nazam bentuk Melayu. Dia panggil nazam bentuk Melayu. Wallahu a'lam bishawab.